إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ المصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ketiga, tablighun, artinya arti tabligh menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, menyampaikan dia barang kepada segala makhluk. Nah, alhamdulillah para hadirin sekalian, cukup banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kurniaan Allah kita masih lagi dipanjangkan usia oleh Allah dan kita masih boleh meneruskan walaupun pada pagi ini kuliah subuh. Sepatutnya kuliah maghrib. Jadi tu tu email kita we tahu lah buat ingat cuti lagi sebulan bulan Ramadan, bulan Syawal ni dah. Biasanya sebulan puasa, sebulan lah gaya dah. Rupa-rupa start awal kuliah. Jadi alhamdulillah tu email kita minta supaya ganti kuliah subuh. Alhamdulillah pada pagi ni kita sambung baca lagi kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kita masih lagi dalam babul awal fi aqidati ahli sunnati wal jamaati. Bab yang pertama pada menyatakan akidah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Dan kita sudah duduk dalam perbahasan kerasulan kenabian, sifat-sifat yang berhubung kait dengan kerasulan dan kenabian. Kenapa kita wajib juga kena sifat-sifat kerasulan dan kenabian? Kerana terhentinya pengetahuan kita tentang Allah tu daripada penyampaian para rasul, para nabi, terutama kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beriman dengan Allah, percaya dengan Tuhan ni ialah perkara yang terpenting sekali dalam agama. Sehingga Allah Ta'ala sebelum dia nak suruh Nabi Musa alaihissalam untuk ibadat ke dia, semaya ke dia, terlebih dahulu dia kenalkan diri dia dulu. Fa anakhtartuka
fastami' ila ma yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nah, aku hok pilihmu hai Musa alaihi salam sebagai rasul, maka dengar gapo aku hok nak wahyu padamu, sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan aku. Ya kenal diri dia dulu. Nah, barulah fa'budni, ibadat aku, wa aqimis salata li dzikri, dan diri ke semaya tu untuk ingat pada aku. Jadi belum perintah ibadat, belum perintah semaya, terlebih dahulunya Tuhan kenal diri dia. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan aku. Ada. Ini sebagai isyarat kepada apa? Isyarat kepada al-ma'rifatullah. Isyarat kepada ma'rifatullah tu ialah perkara yang muhim fi amriddin. Nah, perkara yang paling penting di dalam hijaan agama. Nah, maka kita akan ni tak dapat mencapai kenal Tuhan, beriman ke Tuhan kalau tidak daripada khabaran para rasul, para nabi. Sebab itulah orang yang tak ada nabi, tak ada rasul, orang panggil ahlul fatrah. Mereka ni free, tak ada dosa apa kalau tak beriman dengan Tuhan. Nah, sebab apa? Sebab akal manusia semata-mata tak boleh nak capai ketuhanan ini. Nah, tu dalam Quran Tuhan kata mana? Hatta nab'atha rasulah. Tidak kami azabkan mereka itu. Tu'adzibhum hatta nab'atha rasulah, atau kama qala Allah. Tidak kami azabkan mereka itu manusia sehingga kami utuh ke rasul. Jadi apabila rasul itu tidak diutuh, tidak ada satu pengetahuan pun yang dapat sampai kepada manusia tentang Tuhan, maka ketika itunya manusia itu dimaaf oleh Tuhan begitu saja. Dipanggil ahlul fatrah, dipanggil ahlul fatrah. Baik. Maka kerana itulah kita wajib juga kena kenal sifat-sifat kerasulan dan kenabian. Kenapa? Kerana tentang pengetahuan kita tentang Tuhan itu terhenti dengan khabaran daripada para nabi, para rasul. Baik. Kalau gitu pada pagi ininya yang ketiga dia kata. Yang ketiga daripada tiga. Di sini dia bila tiga. Kerana apa bila tiga ni? Sebagaimana telah kita sebut dah pada sebelum Ramadan dulu. Ini mengikut jalanan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Kalau Maturidiyah, dia bila sifat rasul ni tiga: siddiq, amanah, tabligh. Sekat tu. Lepas tu fatanah duk mana? Kau tak cerdik para nabi. Dah. Bukan nafi sifat fatanah, cuma tak bila. Lepas tu sifat fatanah duduk di mana? Duduk dalam tabligh dah. Tu. Kerana apa? Kerana katanya Imam Abi Mansur Al-Maturidi dan alim ulama yang mengikut jalanan Maturidiyah, seorang yang nak menyampaikan kepada orang ni mesti kena bijak sana. Tu kena cerdik, bijak lah sana. Kalau bodoh tak boleh nak kecek ni. Tak boleh nak menyampaikan ke orang. Nak tahu nak cakap berapa. Maka cerdik, bijak laksana ni masuk dengan secara automatik, tak boleh duk bila dengan manual dah lah dia. Bila sebut kata tabligh menyampai para nabi, para rasul ni, pasti dah mereka ni cerdik, bijak laksana belaka. Gitu. Tu kalau mengikut hak Imam Abi Mansur Al-Maturidi lah. Tapi kalau ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia kata tidak lazim, tidak automatik itu. Jenis orang boleh menyapa ni kena cerdik. Ada juga pandai cakap, confident, orang panggil goreng sini. Tapi dia tak tahu gapo pun. Tak ada pernah mengaji agama pun. Cuma boleh baca Quran tu pun tela sikit-sikit. Baca tengok surat pun salah lagi. Tapi confident boleh goreng. Orang panggil ustaz berkebut lah ni. Betul tak? Tak pernah sekolah agama, tak pernah madrasah, tak pernah mondok, tak pernah ngaji kitab, tak pernah talaki daripada tutup guru, tak ada. Duk goreng di dapur jadi chef tukang masak. Tapi oleh kerana berahi cakap bab ketuhanan ke, bab makrifat ke, berapa, boleh baca Quran tu pun tela sikit-sikit, baca Quran tengok surat pun salah, boleh perhurah lagi.
Tapi bila boleh goreng ni, hangit dia goreng atas masjid atas surga. Oi, orang panggil ustaz kebuk lah ni. Nah, mudah jadi ustaz lah mela ni, murah. Nah. Tu. Jadi tak semestinya orang menyapa ni kena bijak sana, ada juga orang jenis tak bijak sana tapi pandai kecek. Kalau gitu kena bila asing. Fatanah ni tak boleh masuk dengan auto, kena masuk dengan manual. Nah, maka sebab tu kita biasa dengan siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu dah. Baik. Tak apalah, ala kulli hal kita baca dulu tengok. Ketiga, tablighun. Ni kerap kali kalau kita Jawi yang ambil hak Arab yang sekerak gini. Dia sebenarnya sifat tabligh ni bukan tabligh semata-mata. Nah, dia kena sambung panjang lagi. Nah, yang ketiganya tablighu ma umiru bi tablighihi. Itu sifat yang benar adanya di Rasul. Tablighu ma umiru bi tablighihi. Karena tabligh di para nabi, para rasul ni dia ada beberapa keputusan akalnya. Ada wajib akal. Mesti para nabi ni tabligh. Ada yang mustahil akal. Tentu tidak para nabi ni tabligh. Ada yang harus pada akal. Boleh nabi nak menyampaikan atau tidak menyampaikan. Itu. Sifat tabligh ni ada 3 keputusannya. Hak mana wajib para nabi rasul ni menyampaikan? Iaitu tablighu ma umiru bi tablighi. Hak dia terjemah. Artinya menyampaikan segala barang, segala perintah, segala larangan, segala janjian baik atau buruk, segala khabaran. Itu barang tu masuk be. Perintah, larangan, janji baik, janji buruk dipanggil wa'd wal wa'id. Lagi khabar, cerita nabi-nabi dulu, cerita zaman-zaman dulu Firaun ke apa semua sekali dah. Tu. Barang mana, wahyu mana yang disuruh, hak diperintahkan mereka itu rasul menyampaikan dia barang kepada segala makhluk, yakni umat. Makhluk sini umat lah. Keduk siapa habislah sini. Kepada umat. Boleh juga kita nak kata kepada makhluk ni umum, tapi maksud dengan di sini ialah tu mana as-saqalain, manusia dengan jin, itu maksud sini. Kerana manusia dengan jin ialah mukallaf. Maka nabi rasul ni mesti bersifat dengan tabligh, menyampai, tapi menyampaikan apa hak mesti tu? Ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Menyampaikan wahyu yang diperintahkan oleh Allah akan mereka itu rasul tu dengan menyampaikan kepada makhluk. Itu. Jadi kalau wahyu yang berbentuk para nabi rasul tu diberi pilih. Nabi itu diberi pilih, nak royak siapa, nak menyembunyikan daripada siapa. Maka ketika tu sifat tabligh di rasulnya ialah harus, bukan mesti dah. Tu dia panggil tabligh apa? Tablighu ma khuyyiru bi tablighihi lil khalqi. Menyampaikan wahyu yang diberi pilih. Khuyyiru bi tablighihi lil khalqi. Diberi pilih mereka itu rasul tu nak menyampaikan kepada makhluk mana-mana ikut. Adakah gitu? Ada. Contoh lain seperti nama-nama orang munafikun di Madinatul Munawwarah. Itu. Jadi Nabi itu tidak ambil mikrofon announcement dalam masjid. Ada ni. Tuan-tuan semua munafik ada dalam Madinah ni. Pertama presidennya Abdullah bin Ubay. Timbalan presidennya sekian-sekian. Setiap usahagonya habisnya raya habis orang tahu. Tak. Nabi tak menyapa gitu. Nama-nama orang munafik ni Allah yang bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sendiri Allah Taala tak bagi tahu, Nabi pun tak tahu siapa munafik. Sebab tu kita tu tak boleh orang panggil nak kata orang tu munafik tak munafik. Sedap kita lah ni wahyu tak ada seperti habuk tu orang tak kita. Tapi ni pokok munafik belaka ni sedap. Lebih pada Nabi kita ni.
Nabi hak Allah Taala royak tu pun tak umur lagu tu. Tak umur lagu tu. Ada sungguhlah munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'akal munafiqun, apabila datang kepada engkau oleh puak munafikun, qalu berkata mereka itu dengan mulut saja, hati tak mengaku pun. Nashhadu, kami menyaksi, annaka, bahwasanya engkau Rasulullah, utusan Allah. Hati kami tak menyaksi pun kamu tu utusan Allah, kamu bukan utusan Allah. Itu munafik. Munafik ini maknanya izharul Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan. Menzahirkan Islam pada lidah. Ada ni. Pada lidah mengaku Nabi Muhammad ialah Rasul, Allah ialah Tuhan. Tapi dalam hati tidak. Allah bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan Rasul. Itu orang panggil munafik. Besar munafik. Kafir, orang kafir. Tu yang kata munafik jah, bukannya kafir lagi. Tu bodoh cakap gitu. Munafik ni bukan jah, berat lagi. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ni tempat kediaman dia dalam neraka hak paling bawah sekali. Tempat paling bawah sekali. Kenapa? Teruk dia pada orang hak kafir, hak zahir ni, hak asal ni. Hak kafir, hak zahir ni memang dia menyata dah diri dia kafir. Dia tak mengaku jangan lidah lagi. Tapi orang munafik ni dengan lidah dia mengaku dia mukmin, dia muslim. Tengok. Tapi hati dia kufur. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah Maha mengetahui engkau ni utusan Allah Taala sungguh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyaksi bahwasanya orang munafik ni benar-benar berdusta mereka itu. Dusta. Bahawa. Tu kenapa dia munafik? Karena nifak. Itu nifak tadi. Ada dua orang panggil dua muka. Dua muka macam duit shilling tu lah, nifak tu. Duit shilling sebelah gambar lagu ni, sebelah gambar lagu ni. Tak sama weh. Muka dua belah, ada dua belah muka. Jumpa orang Islam, cakap kami kawan kamu. Ada dia surah Baqarah awal-awal lagi ni. Tuhan cerita dah perangai orang munafik ni lagu mana. Tu. Yastahzi'u bihim wa tengok dah. Ada surah Baqarah awal-awal lagi. Allah Taala cerita perangai orang munafik ni. Lagu tu. Jadi bahaya dia, bahaya. Sehingga Sayyidina Umar tu istazin li ya Rasulullah, minta izin. Bagi aku nama-nama orang munafik ni, aku nak pergi bunuh habis. Selesai masalah. Tebing duk lok gini punah buat kita ni. Rasulullah ya nama senarai, esok garanti settle. Tu Sayyidina Umar. Rasulullah kata, mun buat gapo ni Umar? Tu. Mun buat gapo ni Umar? Mun tak fikir ke? Nanti apa kata orang-orang kafir musyrikin? Tuh, tengok Muhammad tu. Inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Muhammad ni orang-orang hak mengucap dia syahadat, sahabat bergaul dengan dia pun dia bunuh main-main begitu. Benar-benar teroris, benar-benar pengganas, benar-benar jahat Muhammad ni. Tengok. Rosak nama agama kalau buat tindak ke lagu ni. Tu tengok. Rasulullah tu jaga nama baik Islam. Itu. Walaupun Rasulullah tahu siapa munafik. Anak Abdullah bin Ubay tu gak minta mendengar Rasulullah tulus maya-maya. Tolong kapal tu pakai baju Nabi Muhammad lagi. Tolong duduk tepi kubur berdoa lagi. Tapi kalau dari munafik situ tak ada memberi apa-apa manfaat gapo. Karena kafir, munafik ni kafir. Kafir lebih teruk daripada kafir yang mutazahir, yang menzahirkan diri dia tu kafir. Kenapa? Dia memunuhkan Islam daripada dalam. Ni dia buat masjid Dirar. Itu banyaklah cerita-cerita orang munafik. Pun begitu, Nabi SAW nak cerita siapa munafik dalam Madinah ni, Nabi tidak umum kepada sekalian. Nabi pilih-pilih sahabat hak boleh terima khabaran ni. Antara lain Sayyidina Huzaifah ibnul
Yaman ni. Itu nak tunjuk kata bahawasanya ada wahyu yang diberi pilih Nabi kita Muhammad nak royak ke tak saya royak, nak menyampai ke tak ambuh menyampai, nak bagi tahu ke tak nak bagi tahu. Kata ni itu ada. Bukan semua benda Nabi royak habis licin. Nah hak diroyak habis licin tu hak Tuhan suruh royak habis licin. Tadi tablighu ma umiru bitablighi. Ada pun wahyu hak tablighu ma khuyiru bitablighi. Hak ni Nabi Rasul diharuskan untuk menyampai atau tidak mahu menyampai. Itu dah. Itu yang kedua. Dan ada lagi wahyu hak Nabi kita tu tak boleh langsung nak menyampai. Ada. Itu yang ketiganya tablighu ma umiru bi kitmanihi lil khalqi. Menyampaikan wahyu yang diperintah oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu Rasul dengan menyembunyikannya kepada makhluk. Ada gabriel Ustaz. Tak tahu Nabi tak royak. Nabi tak royak sikit habuk. Sebab kalau Nabi royak, maka Nabi itu tidak amanah. Tuhan kata jangan royak, tiba-tiba Nabi pergi royak. Maka kalau Nabi tidak amanah, bermakna Nabi itu khianat. Maka kalau Nabi itu khianat, melanggar perintah Tuhan, mana khianat ni, buat maksiat, deraka dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan suruh kita ikut dia, ikut Nabi, ikut Rasul. Fattabi'uni. Suruh ikut. Maka bermakna Tuhan suruh kita jadi orang deraka juga ke Tuhan ke mana? Lagi pula membawa jahilnya Tuhan apa? Tuhan tak tahu ke? Nabi hak dia pilih ni tolong gitu mu. Jahat gitu mu. Kaki maksiat, langgar perintah dia. Kalau orang hak bukan Nabi Rasul ni, hak tu harus berlaku perkara-perkara hak tak baik tu. Kita tak sedut terkejut sangatlah. Bapak kita kadang-kadang dia terkejut, memang terkejut sungguh. Kalau orang kata ni penasihat agama tiba-tiba masuk tempat tidak baik ke apa, terkejut juga. Kita hak tidak jadi penasihat agama mana-mana pun tak berani masuk. Baru jadi AJK Masjid Surga hak kecil halus pun tak tergamak dah nak masuk tempat-tempat karut gitu. Tapi pitah lalu memang terkejut. Tapi dua kali pitahnya mari manusia biasa berlaku ni, bukan Nabi Rasul. Ada nafsu berlaku. Itu lagu tu. Mana ilmu dia banyak ke? Ilmu banyak tu tidak menjanjikan keselamatan kalau tanpa pertolongan Allah. Tengok bersisah. Tengok orang-orang hak dulu-dulu, hak mana hak hebat ibadat, alim, berdengung berdesing, ilmu siapa tak boleh terbang. Boleh terbang. Tapi kalau tak ada keselamatan, pertolongan daripada Allah, tak selamat ke? Mati kafir ke? Mati buat maksiat juga. Jadi kerana tu kita tak boleh orang panggil tak boleh percaya dah saya kepada orang agama ni. Ni masalah kita. Di dalam Islam tidak ada agamawan dengan baik. Ini perkara hak kita kena baikilah masyarakat. Agamawan ni ada dalam agama selain daripada Islam. Selain daripada Islam ada dalam Kristian ke Buddha ke berapa ada agamawan ada. Dalam Islam tak ada agamawan. Dia ada ilmuwan. Yang tu beza tu. Agamawan dengan ilmuwan tu beza. Sebab kalau agamawan bermakna agama tak dia. Tengok padri kan. Nak perapu dosa nak jumpa ni. Nak perapu dosa orang Kristian kan. Jumpa padri dah. Jumpa padri. Dia cerita habis gapo hak dia buat kerja jahat tu. Ngongeng dalam bilik tersembunyi. Padri pun dengar. Dia kata, your father telah ampun dah dosa. Tu agamawan. Agama ni milik dia. Nak faham tak? Dalam Islam agama ni bukan milik ustaz, tok guru, tok syekh, bukan. Hak siapa? Hak Allah. Diturun di atas lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patu para alim, para ulama ni ilmuwan. Menyampai ilmu saja. Tu royak hukum hakir saja.
Ni, menyampai ilmu. Hak tu dalam Islam ni tak ada agamawan. Kita berjakit guna istilah orang agama lain, agamawan. Nah, ini agamawan. Oh, tak ada agamawan ni. Dah. Ada juga tapi dalam bentuk istihza, buat menganjing. Dia panggil dalam bentuk istihza ni, buat menganjing ni rijaluddin dia panggil. Orang-orang agamawan ni mana? Rijaluddin ni orang-orang agama. Mana orang-orang agama? Mana agama yang merasakan mereka lah yang menentukan orang ni kafir ke masuk syurga ke. Mana? Atau boleh buat gelar katanya. Nah, ni fofok agamawan ni mana? Habis orang lain ahli neraka, dia seorang fofok dia ahli syurga. Atau agamawan. Nah? Tapi tu bentuk istihza. Dari segi orang panggil penggunaan sebenar dalam agama Islam ni tak ada agamawan, tak ada. Yang adanya ialah ilmuwan. Dah, ingat baik-baik. Ilmu aja. Dak siapa ilmu. Kadang-kadang dia sendiri lemah nak beramal gapo hak dia duk nyapa ke orang. Duk syarah ke orang bab sobar tu 3 jam gedung-gedung. Nah, boleh syarah dengan Qurannya, dengan hadisnya, dengan kata ulamanya dah. Tapi dia sendiri nak mempraktik sobar dalam masa 1 saat pun tak mampu. Tu biasa. Sebab apa? Sebab hidayat pada ilmu dengan hidayat pada beramal, taufik pada ilmu, taufik pada beramal, itu lain-lain, tidak sekaligus dak. Itu dah. Sebab tu benda kita mengaji kita tahu. Adakah semua kita mampu beramal belaka? Tak juga. Kalau kita mampu tahu tu pun, kalau orang lain tu tak bagi taufik untuk tahu, tak tahu. Kita boleh tahu sebab apa? Tuhan bagi taufik. Boleh hadir majlis ilmu, boleh mendengar, boleh mengaji, tahu juga. Tapi bila kita tahu, adakah benda yang kita tahu tu kita boleh buat amal belaka selalu dah? Tak mampu juga. Sikit-sikit gitu kan. Nah? Tu tengok. Habis. Allah, tengok. Kalau Nabi rasa, mustahil dah. Kalau tidak bawa jahil pula Tuhan apa? Tuhan tak tahu. Nabi Rasul dia ni khianat. Takkan Nabi tu Tuhan tak tahu. Nah, dia pilih juga kerana Rasul pakat dia ni bukan jenis pilihan raya, pilihan umum bukan. Pengangkatan dia tu innallaha astafa minal malaikati wa rusulan wa minan nas. Allah sendiri pilih. Nah, tak boleh dia pakat kita ni bahaya juga tak ada rasul ni, mari kita pakat mesyuarat agung buat pemilihan di kapur kita ni seorang nabi rasul boleh tak juga nanti. Hai, tak boleh. Bukan barang pilih lagu tu dah. Tuhan sendiri pilih. Tiba-tiba Tuhan sendiri pilih. Nah, seorang tu jadi rasul. Seorang jadi rasul tu pula langgar perintah Tuhan. Khianat, tidak amanah. Nah, pas Tuhan pulanya kepercayaan membenarkan dia tu jadi rasul. Tuhan kata, "Nak sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni." Benar hamba aku hak ni aku pilih sendiri ni. Padahal dia tidak benar, dia khianat dah. Bermakna bawa jahil tak Tuhan? Bawa jahil Tuhan. Teruk siapa yang ikut Tuhan ni jahil, kupu wala iyadzubillahi min zalik. Itu tengok dah. Maka sebab tu wahyu yang Allah Taala perintahkan Nabi Rasul sembunyi, maka para Nabi, para Rasul tidak menyampai walau satu patah sekalipun. Itu. Tu jadi kalau orang tanya, Nabi Rasul bersifat ngata beli ni wajib ke, harus ke, mustahil ke? Jawabnya tanya dulu. Wahyu tu wahyu berbentuk bagaimana? Kalau wahyu berbentuk ma umiru bitablighi, maka tablighnya ialah wajib, mesti. Para Nabi tidak menyembunyi walau satu patah. Nah, bahkan kita disuruh juga balighu anni walau ayat. Musapa daripada aku ni walaupun satu ayat sekalipun. Jangan mu sembunyi walau satu. Kerana aku pun tak sembunyi walau satu. Nah, maka sebab tu Quran. Nah, dan ilmu-ilmu fardu ain itulah, tauhid, fiqh, tasawuf yang fardu ain. Hak tu tidak boleh disembunyikan sedikit pun, kena sapah habis. Ini terutama orang-orang mengaji sekolah agama ni, kadang-kadang ngaji pondok bertahun-tahun, nak berpuluh tahun, balik-balik kampung senyap, orang suruh mengajar pun tutup pintu rumah nah. Koci mangga kat luar, takut nak masuk. Berat lagu tu kalau mengaji pondok lagu tu kan. Nah, kita mengaji pondok puluh-puluh tahun, bila balik orang kampung panggil mengajar masjid surah,
ngajarlah ilmu fardu ain. Nah, ini macam ni fardu ain ni. Tauhid, fiqh, tasawuf yang fardu ain. Jangan kita sembunyi ni. Nah, jangan pula pergi mengajarlah tak nahwu, soroh, ma'ani badan. Ha, tu tidak fardu ain tu. Nah, paksa ketua pocik-pocik, umur 60 70 dah. Mengaji atik. Nah, nahwu sorak ni, balaghah ni, nyanyi lagu tu. Nah, hak tu tidak fardu ain, fardu kifayah ya. Nah, itu lagu tu. Tu. Nah, hak jenis lagu tu termasuk orang panggil ma khuyiru bitablighi. Itu kan. Jadi sebab tu kalau balik seksa orang mengaji pondok yang besar dua pelajar dulu ikut ni. Nah, kalau buka pondok, maka orang hak mari mengaji di pondok kita tu nak mengaji nahwu, soroh, makni, bayar badat ke apa, tu boleh kita mengajar, beri pilih kan. Ngawai kapun yang kita paksa. Nah, tu. Ada juga hak jenis tak boleh langsung nak menyapai. Seumpama ilmu-ilmu batin, ilmu-ilmu hakikat dia panggil. Tu bukan batiniah, bukan kat sini. Ilmu-ilmu hakikat yang membawa ke, kalau kita hurai dengan ibarah, nah, itu membawa kesesatan. Nah, itu bawa jadi sesat. Cuba buka dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Di hadapan itu Imam Ghazali bawa mari. Nah, di dalam fasa yang pertama kalau tak silap, Uqubatul Ilm. Nah, wak mari syair yang dilantunkan oleh Imam Ali Zainul Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, iaitu beberapa syairnya. Pastilah kena menyembunyikan permata intan berlian ni daripada orang-orang yang tidak mampu untuk menghargainya. Jangan kamu gantung pada tengkok babi intan berlian tersebut. Ada syair dia lagu tu. Nah, dan ada ilmu yang jika aku keluarkan dengan lidah aku, pertama-tama sekali ia akan bangun menyatakan aku tu halal darah, kufurnya ialah para fuqaha. Itu disebut dalam syair tersebut. Kalau ada kitab Minhajul Abidin di sini, kamu boleh tunjuk syair tersebut. Nah, jadi ilmu lagu tu tak boleh nak kecek kedai kopi ke apa, tak boleh. Lepas tu bukan ilmu hak bahasa tuntut mengaji kitab lagu ni, tidak. Tapi jenis diriyadahi. Nah, dengan mujahadah, zikir dan sebagainya, maka dikecap di dalam jiwa dia. Itu dia panggil. Dia panggil ilmu zauqiyah, ilmu yang berbentuk kecapan di batin hati. Nah, hak ni kalau kita tak latih, maka tak mujahadah, tak tempuh sendiri, tak akan dapat rasa. Nah, man lam yazuk lam yadri. Itu. Tapi nak siapa hak tu mesti beramal dengan ilmu hak dia belajar jugalah. Man alima man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Aduh. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia belajar. Dia belajar fardu ain itu belajar lagu ni juga. Tapi lebihnya dia kerana dia beramal. Nah, bila dia beramal sungguh, maka dia dapat gapo orang lain tak dapat. Apa yang didapat oleh Nabi Muhammad, oleh para sahabat. Nah, tengok. Nabi SAW sebut, ju'ilat qurratu aini fis salati. Dijadikan oleh Allah kepada aku ni tempat apa? Dijadikan oleh Allah kepada aku ni sejuk mata hati aku di dalam sembahyang. Dalam semaya jadi sejuk mata hati Nabi. Hak tu Nabi kalau semaya qiyamul lail tu kan. Nah, rakaat pertama surah Al-Baqarah, satu surah. Satu surah, bukan Al-Baqarah, Allahu Akbar bukan gitu. Satu surah Al-Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Boleh kita? Ni. Hatta tatafattarat hatta tatawarramat qadamah. Enggak pecah bekak tapak kaki Nabi. Boleh kita? Tak mampu kita. Pas kita nak kata, yo kau Nabi tu. Jangan. Ni mutawatir ni. Nah, hadis tentang Nabi ni bangun sembahyang malam sampai pecah bekak tapak kaki ni mutawatir nah. Diketahui dengan secara umum. Perintah Nabi fatahajjat dalam Quran tu, tahajud ni perintah dalam Quran kepada Nabi, wajib di Nabi, walau sunat di umat Nabi. Di kita sunat, tapi di Nabi wajib tahajud ni. Nah, itu beza tu dah. Jadi boleh kita nak kata, yo kau ni Muhammad siapa pecah-pecah, kita tak pecah pun. You buat banding dengan dia, hok malah. Sabarlah. Tak sabar buat banding kamu. Sahabat Nabi dulu kalau orang luka-luka nak jahit ke apa,
Kena nak panah kau, kena pedang kau, berapa dalam perang fisabilillah. Nak jahit lagu mana tak ada biu. Semaya. Kerana sahabat ni anak didik Nabi. Nah, sama dijadikan qurratu aini fi salati. Allahu akbar tu tak berasa berapa satu. Nah, boleh cabut panah, boleh jahit walau darah belum tubik pun tak berasa berapa satu. Kita jangan nak panah. Nyamuk tak ada hedah. Ni. Nyamuk duk hinggap pun tak kat tepi dia ni. Nah, tu pak. Kita baca kisah-kisah sahabat kita kata, iyo kau ni. Macam cerita Doraemon. Jangan. Yang nak hatuk ngamung kata ni. Kita ni ilmu hak kita ngaji pun tak cukup. Jangan kata nak beramal ilmu hak kita mengaji. Nah. Begitulah anak kaki para sahabat. Mana? Tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semaya beratus rakaat Hasanul Basri. Buka kedai rucik, tak ada customer. Allahu Akbar. Allah. Tak kurang 100 rakaat sehari. Nah, Ali Zainul Abidin tak kurang. Nah. Tu 1000 rakaat sehari. 5000 rakaat sehari. Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat sehari. Jangan kita duk ukur kita. Hak malah ni. Nah. Semaya siapa kau anak kena makan kau menata buah tak khabar. Tiai rumah utuh tepi tak khabar. Rumah terbakar tak khabar lagi. Orang duk jeruh, bu. Dia duk semaya sedap. Tu sebab apa? Sebab ada kurnia Allah untuk dia tu. Warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Yang tak boleh dia nak ungkap. Dia nak ibarat tak boleh. Kalau ibarat juga pasti selerok tabuk. Karuk selalu dah. Tu lagu tu. Tu ingat baik. Jadi ilmu lagu tu bukan jenis untuk kita nak mengajar orang gapo dak. Jenis orang panggil ilmu yang didapat kecap dalam hati. Orang panggil ngaji siapa tak reti. Itu. Itu ngaji siapa bodoh tu lagu tu. Ngaji siapa bodoh ya pelik. Orang ngaji nak cerdik lah ke? Dak. Yang ngaji siapa bodoh. Lagu mana ngaji siapa bodoh. Tu siapa tak reti pula nak royak gapo. Tu tinggi sekali tu. Yang ngaji ni bukan semua orang boleh ngaji. Pilih Allah Ta'ala juga. Dan ramai-ramai orang mengaji ni bukan semua orang hak reti. Betul tak? Ramai-ramai hak mengaji kan. Ngangor tengok kutuk guru yuya duduk syarah. Sudah tu orang cokek dia, reti tak? Tak tahu gapo aku. Tak tahu gapo aku ni. Dia hilang mana? Tak faham ya. Ada. Hak faham tu pula, hak reti tu pula. Faham tu. Pah, acu ayat sikit. Tak boleh nak royak dia kata. Tak pandai nak syarah balik. Tapi aku seorang faham. Hak boleh syarah balik. Kenapa faham? Faham. Reti. Reti. Syarah balik. Rum syarah pula supaya untuk guru ngajar tak ni. Itu merasa dah. Hak gapo hak muduk syarah ni. Dak rasa lagi tengok. Tu nak ayat martabat rasa tu tinggi sekali. Kalau dia rasa pak dia nak royak pula ke orang rasa lagu mana. Manis masa kan. Tak boleh nak royak pula. Tu tinggi sekali tu. Itu orang panggil tak reti. Ngaji siapa tak reti. Tu. Baik. Habis itu kalau gitu wajib kita i'tikad para nabi para rasul tu bersifat dengan tabligh ma ubiru bi tablighi. Mana nabi rasul ni yang akan menyampaikan, pasti dia akan menyampaikan semua wahyu hak Tuhan suruh mereka menyampaikan. Adapun wahyu yang Tuhan beri pilih, maka mereka pilih-pilih untuk menyampaikan. Begitu juga kalau wahyu tu yang Allah Ta'ala perintahkan mereka sembunyi, pasti para Nabi Rasul tidak bersifat dengan tabligh. Tak bersifat dengan tabligh. Habis itu. Kemudiannya kata dianya ada pun sifat yang mustahil. Mustahil ni makna tentu tidak. Sifat yang tentu tidak, tak terima dengan kepala otak kita nak kata boleh mereka bersifat dengan sifat ni. Mustahil atas mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, maka iaitu sifat yang mustahil, yang tentu tidak lagi tak ada pada tubuh badan orang yang jadi rasul ni, lawan sifat yang tiga. Mana lawan sini bukan gocoh.
Ini kadang-kadang orang buat mengaji sifat 20, dia kata apa ni? Duk mengaji. Tuhan wujud artinya ada lawan-lawan tak ada. No? Tak ada apa belawai-belawai jadi tak ada. Ingat kalau lawai tu belawai sini. Lawai sini bukan belawai. Lawai sini dengan makna tak boleh beripuh sekali. Nah, dipanggil did. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara hak bahasa did, bahasa berlawanan ni tak boleh beripuh sekali. Jadi kalau kita kata para nabi rasul tu bersifat dengan benar, tentu tidak dusta. Gitu tu. Ya tak boleh benar ratik, dusta ratik. Hak tu kita bolehlah. Kita ni orang biasa ni kadang-kadang cakap benar, kadang-kadang kita dusta juga. Nah, nabi rasul tak boleh gitu. Hatta nabi kita bergurau pun benar. Tak je dusta. Kita cerita dah dulu kan. Nabi satu hari masuk dalam rumah dia, tengok ada ajuzah, perempuan tua. Perempuan tua tu bila tengok ke Nabi bangun selalu, ya Rasulullah, doalah kau nenek biar nenek masuk syurga. Rasulullah kata, nenek dalam syurga tak ada nenek-nenek ni. Berjerit gula awal tu beg rumah, huah jerit. Nah, Aisyah kata, apa nenek menangis ni? Waktu Rasulullah kata nenek-nenek tak ada dalam syurga, pas nenek nak masuk neraka kau weh dah ni. Aisyah pun jumpa Rasulullah, kata apa Rasulullah buat jerit nenek tu. Kata betul lah. Dia minta supaya masuk syurga. Nenek-nenek tak ada dalam syurga. Tapi dia tahu nenek-nenek masuk syurga. Tapi atas rupa muda beliau, bukan nenek-nenek lagi. Betul sungguh. Nah, tak berlawak sikit. Kita orang biasa ni kadang-kadang boleh cakap berlawak, kadang-kadang boleh cakap benar. Tai mari warak gak cakap benar belaka-belaka. Tai mari wah setel tu gak ngakona kok tu kona. Tu kita. Nabi Rasul tak gitu. Tu. Bila kita kata Nabi Rasul tu mesti benar, tentu tidak. Tu makna lawan tu tentu tidak. Tak boleh beripuh sekali. Tentu tidak dusta. Tentu tidak dusta. Itu dah. Seperti dusta dan khianat. Tu. Gapo dia tu? Menukaridi artinya gapo dia tu? Bahasa Palembang kot ni. Khianat artinya menukridi. Apa menukridi? Ada orang Palembang sini menukridi itu li. Minun waw kah ro ya daya. Menukari dia. Kagak dia menukir. Sudah tak nak baca kita. Tak usah ambil terjemuh dia ni penimpa kita. Khianat ni khianat maknanya apa? Melanggari perintah Tuhan. Itu makna khianat tu. Itu makna khianat, melanggari perintah Tuhan. Jadi bila sebut kata tu para nabi rasul tu amanah, tentu tidak khianat. Gitu ya nak ceritanya. Dan kitman artinya menyembunyikan. Bila sebut kata para nabi para rasul tu tablighu ma umiru bi tablighihi, menyampaikan wahyu hak diperintah dengan menyampaikan kepada makhluk, maka tentu tidak para rasul tu menyembunyikan ma umiru bi tablighihi. Gitu. Tak boleh beripuh sekali. Habis, kemudian kita sambung semula pula kuliah maghrib lah semula pula tu insya-Allah. Ada pun sifat yang harus bagi mereka itu. Kena tahu juga. Dia panggil al-a'radul basyariyah. Sebab apa? Sebabnya takut ada di kalangan kita ni bawa menuhankan Nabi. Macam agama-agama lain agama-agama lain ni umpama agama Yahudi ke agama Kristian asal bawa tauhid juga. Tapi kemudiannya orang bawah-bawah ni bawa menuhankan Uzair, menuhankan Nabi Isa. Ini. Maka agama kita jaga, ulama kita jaga. Ada solagi akidah, ada solagi i'tikad pegangannya, hak wajib juga kita kena pegang bahawasanya sifat yang harus bagi mereka itu Rasul alaihi wassalatu wassalam, iaitu al-a'radul basyariyah. Kita sebut as-sifatul insaniyah atau as-sifatul basyariyah, disebut al-a'radul basyariyah. Ini kita akan sambung semula pula insya-Allah taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jadi sebelum daripada kita berdoa ni,
Oleh kerana Ramadan, bulan lepas Ramadannya ambo tak ada jadual sini. Nah, tak ada jadual sini, jadinya untuk sedikit orang panggil pemberitahuan lah perkembangan tentang pondok kita tu. Alhamdulillah, untuk kutipan pada bulan Ramadan ni, kita tu walaupun tak sampai ke target kontraktor nak 500,000 tu, tak sampai lah, payah sikit lah ni. Alhamdulillah dapat mencecah sehingga 125,000. Nah, jadi insya-Allah sekarang ni kita duk tunggu pekerja-pekerja Indonesia balik. Ia balik cuti ke? 2 tahun tak boleh keliling Indonesia ni. Boleh balik belakang pun dia sini. Jadi nak tunggu siapa dah sikitnya siapa dah. Insya-Allah kalau siapa belakang dah nak mula buat pembangunan dah lah. Nah, kemungkinan akhir bulan ni ataupun awal bulan depan. Sebab kita pun duk tengah usaha mohon air masuk dalam tanah. Lepas tu rumah pekerja bila siap rumah sementara pekerja tu kita nak mohon TMB lah, nak untuk masuk api. Kena ada air api baru boleh buat kerjaan ni. Nah, jadi masih lagi orang panggil memerlu banyak lagi tu. Nah, daripada 9.5 juta tu jadi 9.4 juta. Baru kurang 100,000. Nah, walau bagaimanapun hak ada tu kita manfaatkan secukupnya lah. Nah, untuk pembinaan mudah-mudahannya dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Cumanya oleh kerana seorang ni hamba tak ada Ramadan itu tak ada jadual. Ini hamba nak tinggal ke ustaz lah. Tinggal ke ustaz. Ingat hari tu nak tinggal dalam bulan Ramadan. Tapi sibuk sungguh. Ke hulu ke hilir juga hambanya tak ada siapa nak menitah kat ni nak telefon. Jadi hamba nak tinggal hak siji wakaf baru ni. Siji wakaf baru ni kita buat hak kita sebut dah sebelum Ramadan itu, iaitu satu bata RM20. Satu bata RM20. Jadi bukan sekaki dah lah. Asalnya sekaki, tapi oleh kerana sekaki tu 100, berat sangat 100 ni. Nah, takut tak mampu. Bukan semua rela ni, ayam pun mahal lah ni. Ayam seekor RM20. Nah, ayam seekor RM20. Nah, jadi hamba minta supaya kira kecil, jadi kira atas satu bata. Jadi bukan satu bata tu makna harga bata satu tu dah. Ada di satu surah Hanway tu. Bila hamba sebut kata sebata RM20, sudah moreh, sudah terawih duk makan moreh tu. Suatu orang pocik hamba Allah tu duduk liuh-liah belakang hamba, duduk kita nak masuk cakap lah. Hamba pun keling tengok atau anak pocik duduk tengok aku ni, keling akak kening dia pun nak kecek. Aku kata mari lah. Kata bisik telinga. Besar benar apa bata ustaz nak buat tu, siapa 20 hias putih. Aku ingat kau besar-besar meja ni. Mau bertepuk dah kata la ilaha illallah. Bukan makna batu harga batu semata-mata RM20 tu. Kata, nah istilah kita sebut sebata RM20. Nah, tapi hak ada dalam RM20 itu besi, semi, pasir, masuk habis dah lah. Tukar-tukar batu berapa iya aja, nah. Cek satu, jahak tolak bukan batu besar-besar meja ni. Dia kata lagu tu hamba tadi duk mikir, besar benar batu ustaz nak buat bangunan ni deh. Siapa 20 hias putih. Nah, jadi jangan duk silap faham. Jadi hamba nak tinggal ke ustaz lah. Nah, boleh deh. Hamba tinggal ke ustaz. Cumanya ginilah. Kalau dia buat dia 20 hias. Nah, kalau dia 20 hias, maknanya sebutir. Kena tulis juga tepi ni. Tepi ni tulis juga maknanya 20 hias, lepas tu sebutir. Mungkin kita nak kira nanti kan. Kalau dia 100, makna 5 butir. Nah, kalau 100 tu daripada orang lain-lain. Ada juga kadang-kadang dia jumpa jiran dia, mari kiring, cukup 100. Dia 20 hias, jiran-jiran dia 20 hias. Jadi hak tu ustaz lah sorang hak tu. Nah, lah gitu. Jadi hamba nak tinggal sini lah. Mudah-mudahannya habis hak ni dah siap lah. Nah, sebutir asrama sudah siap alhamdulillah dah. Mudah-mudahan. Nah, jadi itu saja hak nak umumnya. Jadi hak kurang daripada 20 hias tu macam biasalah, boleh masuk tabung. Nah, sebab kita dah tengok kalau lagu ni laju sikit. Macam hak 125 tu pun 25 tu hak tabung. Hak dia tak ada duit 20 hias, nak juga masuk dalam tabung. Tabung ke? Seria 5 hias. Lepas tu banyak juga jadi kira-kiranya. Nah,
Jadi kalau hak siji lagu ni hak 20 hia ke atas ikutlah 20 hia seperti itu tak apa dah. Nah, itu saja. Jadi hak korang tu macam biasa lu masuk tabung, mudah-mudahannya dipercepat ke orang panggil pembinaan ni, dan segera orang panggil bila dah siap tu pelajar-pelajar pondok kita boleh pindah dah. Pelajar kita lah pentingnya kerana bangunan tu terlalu uzur. Kalau nak tahu uzur tak uzur boleh pergi tengoklah hak kita duk nyewa ni. Nak ramai-ramai hak pergi kata nah kenaling tengok bangunan ni Ustaz. Dan ni kenaling tak kenaling pun kena gini dulu minta doa dengan Tuhan biar selamat dah. Nah, sepatut kena renovate dah bangunan tu lama kan. Maka anak-anak penuh dah dekat atas ni. Tak tahu bila kalau tidak beru gitu jatuh. Nah, jadi mudah-mudahan dipercepat kalau panggil pembinaannya. Kita nak buat asrama dulu nanti ni. Asrama dulu supaya pelajar pondok kita boleh pindah dulu. Dulu kita nak buat masjid dulu. Silap. Kalau buat masjid dulu siapa nak pergi imarah situ dalam kelapa sawit gitu tak ke toyo-toyo ke apa dak semai jemaah situ. Jadi kita nak buat asrama dulu biar pelajar dulu boleh pindah, barulah bila pelajar boleh pindah baru boleh naik masjid. Nah, barulah orang panggil lah ada orang jaga barang nah, jaga besi ke berapa bata. Kalau ni curi ke orang pula penat nah. Kalau siap boleh imarah dah. Tak siap lagi sepenuhnya pun boleh juga okay? Semai jemaah bila dah pelajar tu pindah dah di pondok insya-Allah. Jadi itu saja hak mana ayatnya. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.